Shalom. Pada hari ini 10 Mei kita akan membicarakan dalam bacaan harian Alkitab kita mengenai Elimelek. Ayat inti terdapat dalam Rut 1 ayat 1 dan 2. Maka bala kebuluran menimpa bumi Israel pada zaman pemerintahan para hakim. Pada masa itu ada seorang lelaki dari Bethlehem di tanah Yehuda datang menghuni di negeri Moab bersama-sama istri dan 2 orang anak lelakinya. Nama lelaki itu Elimelek dan istrinya Naomi, dan nama 2 orang anak lelakinya Mahlon dan Kilion. Mereka itu warga Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Setelah tiba di bumi Moab, mereka mendiami tempat itu. Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Elimelek hidup dalam masyarakat pertanian. Hasil tuaian adalah pusat kehidupan mereka, aktiviti mereka, agama mereka, dan perayaan mereka. Sebarang perubahan kecil dalam kitaran penanaman dan penuaian boleh membawa malapetaka, contohnya seperti kemarau. Oleh itu, penghijrahan semasa kebuluran adalah perkara biasa yang berlaku pada zaman itu. Elimelek, yang namanya bermaksud Tuhanku adalah rajaku, mempunyai 2 orang anak yang masih muda dan sehat. Mereka mempunyai harta di Bethlehem. Dalam Rut pasal 4 ayat yang ketiga. Tetapi akhirnya ia kelihatan tidak berguna dalam menghadapi kebuluran. Oleh itu dia memutuskan untuk pergi ke negeri kafir dan mulakan kehidupan yang baru di sana. Berpindah ke tanah Kemosh, Tuhan utama bagi orang Moab, pastilah sukar bagi seluruh keluarga. Kehidupan mereka tidak akan sama lagi dari sejak itu. Perhatikan bahwa keputusan itu harus dibuat oleh Elimelek sendiri. Tetapi jika dia mengetahui hasil keputusan pilihan itu, kemungkinan besar dia tidak akan pergi. Dia dan anak-anaknya mati di Moab, jauh dari negeri mereka, dan istrinya dan menantu-menantunya menjadi balu. Setiap hari kita membuat keputusan, besar atau kecil, yang boleh memberi kesan kepada kehidupan kita dan kepada orang yang kita sayangi. Jika kita hanya boleh melihat masa depan, kita boleh lebih pasti tentang pilihan kita, tetapi kita tidak boleh seperti Elimelek. Walau bagaimanapun kita boleh mendapat penghiburan dalam janji Tuhan tentang penjagaan dan bimbingan yang berterusan. Jika kita percaya sepenuhnya kepadanya, Mazmur 3 ayat 5 dan 6, Dia telah memberi kita kecerdasan dan kebebasan untuk memilih dalam membuat keputusan. Tetapi Dia juga telah berjanji untuk memberikan hikmat kepada sesiapa yang meminta. Yakobus 1 ayat 5. Adakah Elimelek membuat keputusan yang betul? Ia tidak begitu mudah untuk dikatakan. Keluarga itu kehilangan ahli keluarga yang berharga dan anak-anak lelaki yang telah berkawin dengan wanita Moab. Tetapi akhirnya mereka menyelamatkan jiwa Rut yang akhirnya menjadi nenek kepada Daud dan Yesus. Sesungguhnya Tuhan adalah Maha Penyayang. Dia boleh membuat peruntukan yang indah daripada keputusan buruk kita. Amin. Tuhan memberkati.